Porsche Taycan Hero EV. Ya, Hero EV. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kereta ni lah yang mengubah 100% persepsi saya kepada kereta-kereta EV. Ya, sebelum ni saya adalah pembenci electric vehicle. Tak semua perkara yang saya benci tentang electric vehicle. Ada benda-benda yang baik, mungkin lebih banyak yang baik daripada yang tak baik. Tapi once Porsche produce EV pertama diorang, iaitu Taycan ni, perception saya terhadap EV immediately 100% berubah. Dan kenapa? Kenapa saya katakan dia adalah hero bagi saya untuk persepsi saya kepada sesebuah kereta electric vehicle. Porsche Taycan semuanya dalam video ni guys. Let's go. Alright guys, Porsche Taycan. Actually sebelum saya cerita kenapa Porsche Taycan ni menjadi hero EV bagi saya, sebelah ni ada dua, satu warna pink macam pink, satu lagi warna putih. Saya nak ceritakan dulu Porsche Taycan ni dilancarkan dekat Malaysia, masuk Malaysia pada tahun 2020. Waktu tu saya tak pergi launch sebab waktu tu saya pergi launch Ferrari SF90 the same day, pagi tengah hari. Yang mana pada waktu tu dia didatangkan dengan 3 variasi iaitu yang pertama Porsche Taycan 4S. Atas dia ada Taycan Turbo dan atas sekali yang most powerful adalah Taycan Turbo S, iaitu 625 horsepower dan 1050 Newton meters of torque. Tapi pada korang yang tertanya, Taycan Turbo S, kereta ni tak ada turbo. Kereta ni tak ada turbo, tapi kenapa nama dia ada turbo kan? Actually bagi Porsche, nama turbo tu dia dah menjadi satu nama variant tau. Bukan dia represent untuk parts yang ada dekat dalam tu, ada turbo ke tak ada. Tapi memang kereta ni electric vehicle, impossible ada turbo. Dia tak ada engine, dia tak ada intake, macam mana dia nak ada turbo kan? Dan back cerita pasal hero. Hope korang pengguna-pengguna Tesla, korang tak skeptical dengan apa yang saya cakap. Saya hormat dengan minat masing-masing, tapi saya ada pendirian saya sendiri yang mana boleh katakan sebelum ni saya adalah pembenci Tesla. Sorry guys, saya bercakap jujur sebab bagi saya Tesla tu saya respect sangat daripada segi dia punya teknologi, features. Ada orang katakan Tesla tu bukan kereta Nas. Tesla is just software company, is just like iPad yang ada 4 roda. Yes, but for me it's still purpose that device adalah transportation, vehicle, kereta. Apa yang saya tak suka sangat dengan Tesla adalah bukan daripada segi design tapi daripada segi konsep. Seolah-olah macam dia buat satu kereta tu, dia nak musnahkan apa sahaja yang saya kenal tentang kereta sejak saya kenal kereta. Korang tengok dia punya dalaman Tesla tu. Pada korang yang peminat Elon Musk, saya pun peminat dia juga. Tapi korang pernah tak naik Tesla? Pada pengguna Tesla, kita tak boleh cakap apa kan? Tesla tu bukan sahaja daripada segi dia punya design dalaman dia very simple, tapi daripada segi dia punya quality material, bahan, quality dalaman tu. I don't feel like I buy a car yang harga RM700,000, RM500,000. Saya tak rasa. Sampai ke setengah model korang nak buka glove box pun, korang kena lalu giant big screen dekat tengah-tengah tu, enter beberapa function, baru korang boleh buka glove box korang. Nak adjust side mirror, nak adjust everything yang very basic pun korang kena lalu, which is sangat-sangat tak convenient bagi saya waktu tengah drive. Dan Tesla bagi saya dia bukan sahaja go to zero emission, tapi zero emotion. Kita nak go zero emission but not zero emotion. Dan bila Porsche perkenalkan Taycan ni tahun 2020 masuk ke Malaysia, saya rasa wow, finally ada someone yang selamatkan konsep EV ni. Dia seolah-olah macam a big slap to Tesla atau Porsche ni. Porsche mengatakan seolah-olah macam korang nak buat EV, nak save the world, nak go green, zero emission, tak semestinya korang kena buang semua benda-benda tu. Kalau korang tengok kat dalam Taycan ni, korang tengok pintu dia tebal, dia punya bahan, quality material dia, korang fit and finish, dia punya premium shape, dia punya all the button still there. Macam kita ni human. Kita bukan saja nak rasa nampak canggih ke kan. No, kita nak rasa touch, nak rasa communicate dengan kereta kan. Siapa yang bersama saya, siapa yang sokong apa yang saya cakap ni? Mungkin tak semua. This is Malaysia, we are free to talk. Dan this is Taycan. Ini mengubah saya punya persepsi terhadap sesebuah kereta EV. Ya, bagi saya Porsche ni dia berani sebab Tesla ni adalah pioneer dalam EV, tapi Porsche
Porsche dia berani untuk mengatakan no. EV tak semestinya kena konsep yang begitu futuristic, zero emotion. No. Dan disebabkan hari ni adanya Taycan, back to concept, masih ada cluster meter everything, dan company-company lain macam BMW, Merc, Volkswagen, Volvo pun ikut follow Porsche ni buat kereta yang masih ada lagi emotion, yang masih ada lagi connection di antara driver dan kereta tu sendiri. Yang cantiknya bagi saya Taycan ni adalah daripada segi view bahagian belakang guys. Yang mana korang tengok lampu dia straight saja, nampak cantik, halus, dan dia ada satu body shape hump yang terkeluar daripada belakang. Korang memang nampak design kereta ni something. This is macam supercar, super sports car. Ya, this is a super EV car. Dan sport rim dia ada yang didatangkan dengan 19 inci, 20 inci, dan ada juga yang didatangkan dengan 21 inci guys. Bahagian depan dia bagi saya biasa, masih ada lagi DNA Porsche, tapi berubah sebab korang tengok apa yang bezanya, macam tak nampak Porsche yang DNA sebenar, sebab dia punya ruang bawah bukaan ni dia tidak begitu besar sangat. Kalau normal Porsche yang lain dia akan naik tenganga sampai atas ni ni kurang sikit. Dan lampu dia tak ada lampu macam kacang yang dekat atas ni, dan dia tambah satu lagi macam teardrop, satu line hitam dekat tepi sini, menampakkan rupa dia berbeza sikit lah daripada Porsche yang lain. Tapi lubang ni sebenarnya berfungsi. Ni ada air vent untuk mengalirkan udara ke sini untuk menyejukkan dia punya braking system. Wow, korang tengok bahagian dalaman dia. Dahsyat guys, cantik. Warna merah, tapi ada juga yang datangkan dengan warna hitam. Dan korang tengok dia punya pintu dia tebal guys, tebal. Ini baru korang dapat rasa. Korang beli kereta sampai, if let's say 700,000, baru korang feel korang beli sebuah kereta yang mahal, kereta yang premium. Kita nak tengok apa yang ada dekat depan ni dan dekat boot belakang sana. Kita try buka dia punya boot space dia. Ya, ni adalah ruang boot dia. Bagi saya agak besar juga, tak sebesar mana, tapi lebih kurang 300 liter lebih. Sebab ya, kereta ni bawah dia ada bateri. Tapi kita nak tengok bahagian apa yang ada kat depan dia. Sebab depan dia tak ada enjin, kan? Ada lagi extra ruang guys. Ini definitely lebih kurang 100 liter anggaran saya. Bila korang menggunakan EV, electric vehicle ni, satu kelebihannya adalah bukan saja korang tak perlu isi minyak, zero emission. Bila tak ada minyak memang bersih lah kan. Tapi korang tak perlu servis kereta korang, servis enjin sebab tak ada enjin. Korang bayangkan macam kipas ataupun mesin basuh. Ada tak korang pergi servis elektrik motor dia? Tak ada kan? Daripada segi maintenance, apa yang korang kena buat adalah tukar air wiper, wiper blade, minyak brake, dan of course brake pad lah. Ni masih lagi kategori yang korang kena tukar sebab dia physical. Kereta ni didatangkan dengan 4 pintu 4 pintu dan 4 tempat duduk guys. Dan seat bahagian belakang dia bagi saya tidaklah begitu luas dan tidak begitu selesa sangat, sebab dia punya seat ni bagi saya agak lowered Korang tengok, tu adalah seat bahagian depan, dan ni adalah seat bahagian belakang, dan menjadikan penumpang bahagian belakang ni dia duduk lower to the ground, menjadikan kaki kita ni macam tergantung sikit lah. Kalau nak lunjur, legroom dia macam tak berapa cukup luas lah untuk kita melunjur kan. Definitely this is not the most comfortable car yang saya pernah naik, dan dia punya sandar dia bagi saya agak tegak gila lah kan. Dan kalau korang nak baring kat belakang ni tak boleh, sebab dekat tengah-tengah ni tak ada seat. Dia macam just untuk korang letak kompartmen, dan ada 2 cup holder, itu sahaja. Cantik guys, cantik dia punya design dashboard dia. Saya sengaja ambil kereta ni, bukan kereta sebelah, sebab kereta sebelah dia punya bahagian dalaman dia warna hitam, cantik juga. Cuma dalam kamera tak nampak kontras dia punya stitching, dia punya premium shape kan. Ni baru nampak. Dan daripada segi dia punya bahagian dalaman dia, ni yang saya katakan hero yang mengubah saya punya persepsi terhadap EV car. Saya masih ada lagi cluster meter yang cantik, dengan steering yang ada button yang penuh, driving mode physical button, bukan touchpad, touch screen. Untuk adjust seat pun masih ada lagi button, lumbar support, memory seat, lock unlock button, side mirror physical button. Cuma ada sikit-sikit touch button lah macam dekat sini kan. Dia punya paparan cluster meter dia sangat-sangat besar. Dia ada 4 skrin kat bahagian dalam kereta ni. Ini adalah dia punya touchscreen multimedia, dan ini adalah dia punya touchscreen untuk climate control, korang boleh adjust. Dan ini adalah korang punya touchscreen yang biasanya kalau Mazda ataupun BMW dia scroll kan. Yes, korang main-main kat sini.
Dan satu lagi dia ada satu screen untuk passenger dekat sini, yang mana passenger pun boleh control everything, map apa semua. Sebab pemandu tengah drive, mungkin bahaya pegang touch screen kan. Dan ini satu lagi benda yang bagi saya tersesat dalam dunia moden, benda yang klasik tapi saya sangat-sangat appreciate guys, jam ni. Porsche masih lagi mengekalkan jam analog ni ke dalam model diorang yang paling terkini dan paling canggih. Model future diorang, Taycan, tapi diorang masih keep lagi diorang punya heritage signature Porsche jam analog guys. Dan jam ni bukan saja fungsi dia adalah jam, dia berfungsi juga sebagai stopwatch. Kalau korang nak masuk track kan, bagus. Korang tengok dashboard dia ada terkeluar sini, wrap leather, bahagian sini wrap tebal, cup holder. Dan ini korang nak buka, ada kompartmen walaupun tak besar. Dalam tu ada 2 USB port Type C fast charging. Glove box boleh buka macam ni guys. Boleh buka macam tu. Walaupun tak besar lah kan. Pada orang yang memiliki Tesla Model 3, korang faham maksud saya kan. Satu lagi dekat bahagian bawah ni, dia macam ada kompartmen kosong. Tapi sebenarnya ni tak boleh letak barang. Saya tak rasa boleh letak barang sebab dia licin, macam tak solid bahagian sini. So mungkin boleh letak handbag je lah kan. Kalau letak barang biasa dia akan bergolek dan jatuh. Dan satu yang saya nak komplain, bagi saya Porsche tak perlu letakkan benda touchscreen ni dekat sini. Bagi saya agak mengganggu. Mungkin dia boleh buatkan kecil saja sebab aircon controller ni tak ada apa pun. Jadi sini tak membazir ruang, boleh letak lagi kompartmen cup holder ke kan kat sini kan. Itu je lah bagi saya yang kurangnya tentang kereta ni lah. Dan korang boleh adjust juga korang punya steering secara physical button, electric steering adjustment, tinggi, rendah, masuk dalam, keluar, ya boleh guys. Dan daripada segi dia punya driving feel, tak ada siapa boleh argue, this is electric car. Electric car memang dia punya power delivery dia memang instant torque. Tapi the thing is, adakah saya terasa macam drive typical EV? No, sebab dia punya sound, biasa normal kereta-kereta EV ni dia akan berbunyi ataupun kosong kan. Korang hanya dengar bunyi noise tayar dan kebanyakannya adalah kedap tau. Kedap macam EQS ataupun iX kan. Tapi yang ini saya tak katakan dia punya soundproof dia teruk, tapi bila soundproof dia tidak terlalu kedap, korang tak terasa begitu isolated daripada dunia luar, yang mana kalau if let's say ada lori lalu, motor lalu kat sebelah korang, alert kan. So itu adalah satu safety juga. Dan daripada segi dia punya handling, kereta ni memang tak ada siapa yang boleh argue. Number one, because this is Porsche. Porsche dia punya handling, dia punya body ratio, platform ratio memang sangat-sangat tepat. Wheelbase, everything. Dan satu lagi, platform kereta ni Taycan, dikatakan skateboard platform yang mana dia punya weight ratio dia memang rendah, center of gravity, sebab bawah ni adalah semua bateri. Kita duduk atas bateri guys. Satu lagi daripada segi dia punya fuel consumption, tak ada fuel Yang agak terkejut, sekarang saya dah melepasi Seremban, kita tak charge, full charge daripada Porsche JB tadi, lebih kurang dalam 400 km range, dan sekarang masih ada lagi 263. Means kita macam bukan terlebih guna, under, kita macam kurang guna I don't know, masih ada lagi 262 km to go. Means kalau korang ada proper plan untuk travel menggunakan EV korang, dan kat rumah korang mungkin korang ada charging port, mungkin benda ni kurang menjadi masalah untuk korang menggunakan EV dekat Malaysia ni. So itu dia guys, serba sedikit pendapat saya tentang electric car, Porsche Taycan dan semua yang berkaitan dengan EV ni kan. Mungkin ada juga pendapat saya dalam video ni yang mungkin kurang tepat, yang mungkin korang kurang setuju. So tinggalkan komen korang dekat bawah ni. Please argue apa saja yang korang rasakan apa yang saya cakap tadi tak betul. Dan mungkin ada juga yang korang komen, Nas, electric car EV ni hanyalah tak lebih daripada fantasi semata-mata, hayalan semata-mata. Come on guys, electric car adalah kita punya future, and now is the future. Now is the future guys. Banyak dah setengah negara lain yang dah almost fully EV dalam masa beberapa tahun saja lagi akan datang, dan tak mustahil sebenarnya akan ada kereta elektrik semurah Pro 2
Azia guys. Tak mustahil. Biarkan diorang pengusaha-pengusaha EV, electric car ni lakukan diorang punya study tugas. Kita just tunggu dan lihat, dan somehow satu hari nanti if keluarnya sebuah electric car berharga Saga dan Azia, waktu itulah kita ramai-ramai ambil kesempatan gunakan electric car ni. So, that's it. And thank you so much pada korang yang keep follow channel ni, dan jangan pernah jemu. Pada korang yang mungkin baru dalam channel ni, please subscribe guys, subscribe. Saya dah produce lebih daripada 300 video yang saya rasakan berkualiti. So apa yang korang perlu lakukan, subscribe channel ni dan korang boleh enjoy semua video-video tersebut secara percuma. So akhir kata, selamat memikirkan azam baru tahun 2023 korang, dan selamat tahun baru 2023. Assalamualaikum. Bye. Conquer!